Ya, suami saya sangat pandai masak. Tapi saya tak kecil hati pun. Saya okey je sebenarnya. Tu sebab minat saya memang dari kecil. Memang kalau kita tulis kat buku pun cerita-cerita, memang penyanyi. Memang penyanyi pelakon peguam. Korang tak tahu nak pilih yang mana, betul? Efek bas. Saya memang dah masuk reality TV daripada kecil. Daripada Bintang Kecil ke TV3 ke stesen lain semualah. So saya nak mengembangkan lagi nyanyian saya. Memang bukan setakatnya buat lagu je kan. Dan show sikit-sikit. So saya nak mengembangkan lagi saya punya bakat nyanyian ni dan mencabar diri saya untuk menyanyi showcase. Bukan senang sebab saya memang bercita-cita daripada dulu bilalah saya boleh nyanyi showcase buat untuk semua orang. Dan macam saya cakap tadi, fans-fans saya daripada dulu kecil pun ada juga sampai sekarang support. Reality TV memang ramai fans yang support. So diorang selalu tanya bila nak buat persembahan yang kita orang boleh tengok Puteri sahaja untuk kita orang. So saya buatlah ni, memang nervous, confidentnya pun 50-50 mula-mula, tapi sebab sokongan padu daripada Alternate Record sendiri, daripada keluarga juga, daripada yang saya band yang saya ambil pun semua kawan-kawan juga, Abang Venus yang main gitar. So diorang yang support saya sebenarnya, banyak beri moral support lah untuk saya sebab saya ni confident level ni kadang-kadang turun naik juga. So diorang lah yang banyak bagi confident untuk saya buat benda ni. Pelibatan orang lain tu adalah sebabkan awak tak confident juga dengan diri sendiri? Dulu ya, sebab kita ni berlakon. Sebab berlakon, menyanyi dan belajar memang agak susah untuk saya. Sebab berlakon kita 3 bulan nak menyanyi, untuk masuk nyanyi, untuk praktis tu pun susah. Sebab kalau berlakon memang saya daripada pagi sampai malam, So, diorang lah yang beri support. Sekarang pun saya belajar dan menyanyi. Kita stop sekejap lakonan untuk fokus kat showcase ni. Struggle-nya, of course, nak ke audition dia pun dah struggle dah. Sebab saya bukannya yang fast track punya audition. Memang saya audition pergi beratur daripada kecil tu. Memang pergi beratur. Kalau casting pun saya daripada kecil, saya memang beratur untuk mendapatkan benda tu. So, saya faham perasaan diorang juga. Memang daripada pagi sampai malam, kita orang kena duduk kat situ untuk tahu kita orang dapat ke tak. Struggle tu lah bila nak maintainkan kita orang dekat dalam pertandingan tu juga daripada minggu ke minggu. So, saya faham selepas reality show macam mana kita orang nak bawa diri kita orang. Betul juga struggle untuk mendedahkan diri sendiri, macam mana kita orang nak jayakan diri kita orang, nak orang bagi orang nampak. So saya jemputlah dia orang sekali untuk showcase ni. Struggle macam tu kan awak berlakon, awak menyanyi, belajar juga. So tak ada terfikir macam nak konsentrate pada satu dahulu, macam setengah-setengah kan dia besar tu berhenti sekejap bercuti. Macam awak tak ada terfikir macam tu? Tak ada, sebab saya rasa tak boleh. Sebab entahlah, saya tak boleh duduk diam kot. Bila saya tak ada kerja ke saya duduk diam, saya lagi macam saya nak bekerja, saya nak buat something. So bila saya dapat menyanyi ke, dapat berlakon ke, dapat belajar ke, saya jadi seronok untuk buat benda tu. Dan saya minat ketiga-tiganya. So saya memang fokus untuk tiga-tiga lah. Jangan lupa ada berkeluarga sekarang kan, suruh dah 4 bahagian tu. Betul. Tapi sebab tu saya cakap, dia sangat support saya dalam apa juga yang saya buat. Dan benda ni pun, showcase ni pun sebenarnya yang bagi support terbesarnya sebenarnya dia lah. Tertekan tu tidak, tapi saya memang kena betul-betul fokus mana yang saya nak buat. Macam jadual semua memang kita dah tetapkan. Kalau nyanyi, kita ambil nyanyi ni. Bila masa nak belajar, memang saya dah aturkan. Memang dah susun saya punya masa nak buat macam mana. Bila time rehat, memang saya nak rehat betul-betul. Memang kita duduk rumah untuk rehat. Walaupun sehari, rehat tu dah time rehat dia. Macam Badi cakap tadi, kata corporate show banyak. So sebenarnya yang mana awak kerjaya sekarang, yang mana yang lebih banyak membantu awak berlakon ke? Kerjaya rasa dua-dua seiring lah. Kalau macam untuk berlakon tu lebih nampak pada orang ramai lah, lebih nampak dekat TV. So kalau menyanyi, kadang-kadang kita nyanyi tak ada orang tahu, yang orang jemput saja yang tahu kan, ada private show macam tu. Macam nama awak macam lebih dikenali sebagai penyanyi OST. Ya, betul. Betul. Saya okey saja sebenarnya untuk tu. Sebab itu pun lagu saya, karya saya. Saya alhamdulillah pun masuk OST, lebih ramai orang dengar. Dan sebab itu saya nak buat showcase ni, nak tunjukkan yang saya bukan sekadar penyanyi OST, saya pun boleh menyanyi live bersama band. Itulah
Kalau OST biasanya kita kena ikut penerbit, kita kena ikut ada 7 lagu tersebut. Macam awak sini, awak suka ke lagu yang awak nyanyi sekarang? Bukan maksud saya sebenarnya. Ya. Itu ke lagu yang awak nak bawa, itu ke diri awak sebenarnya. Sebab OST kan bukan lagu awak sendiri. Betul. Sebelum kita orang setuju untuk menyanyi lagu OST tu, kita orang dengar dulu lagu yang kita orang nak. So management saya akan tanyalah, okey tak lagu ni, awak nak tak lagu ni. So kalau memang saya suka, saya proceed. Tapi itu awak ke? Ataupun sebenarnya awak lebih pada pop, awak lebih pada irama Malaysia contohnya? Tak, irama Malaysia. Tapi OST tu lagu-lagu yang betul. Tapi memang saya memang genre saya memang pop ballad. So lagu-lagu yang diorang bagi pun memang kena dengan suara saya, kena dengan genre saya. Jadi saya nak kekalkan dalam industri tu sebab tadi pun dia mentionkan struggle-nya dan tak mudah. Lepas tu bila Kak Rona tanya ni, you hanya digunakan sebagai penyanyi OST. So maksud orang tak kenal muka kau. Faham? Dia tahulah you kecil hati tak bila orang tak tahu wajah you, tak kenal you secara visualnya. Tapi lagu orang tahu. Bila? Tahu. Tak, saya tak berkecil hati pun sebab saya rasa inilah peluang saya dan inilah masanya untuk saya lah kena tonjolkan diri saya, yang saya lah yang menyanyi lagu ni sebenarnya. Itulah. Tapi saya tak kecil hati pun. Saya okey je sebenarnya. Awak percaya pada setiap benda ada progresnya. Betul. Saya tak adalah saya macam nak tentukan masa, yang ni kau kena, time ni kau kena, yang ni tak ada. Saya memang ikut progres saya. Saya buat je apa yang saya boleh buat. So kalau orang nampak, alhamdulillah. Jadi apa yang awak nakkan sebenarnya daripada industri nyanyian? Kalau kata awak tak kisah, kita tengok cara ni awak nak kenal. Sebenarnya apa yang awak nak dalam industri hiburan ni? Dalam industri nyanyian. Industri nyanyian, saya cita awak sebenarnya? Cita saya. So dari kecil memang kita masuk bertanding. Saya nak cabar diri saya sebenarnya sebab saya tahu saya boleh menyanyi. Saya mencabar diri sambil dalam masa yang sama saya belajar untuk menjadi yang terbaik, dan saya tahu kalau saya stop lagi saya tak boleh pergi ke mana, dan bakat yang diberi Allah ni tak ke mana lah. So saya nak mengembangkan lagi bakat yang ada, sebab tu saya praktis. Tapi saya tahu kalau kita buat, selagi kita buat, mungkin akan ada ganjarannya nanti, macam tu. Bukan, orang nak peminat yang ramai, ada orang nak anugerah, ada orang nak jadi diva. Awak cari. Macam awak tak kisah, awak kata macam tak kenapa pun saya tak pelajari. Tak. Dia memang tak kisah sekarang, tapi saya akan cuba je lah buat yang terbaik untuk jadi, insyaAllah dapat anugerah. Memanglah AJL tu memang target kita lah, ya. Anugerah juara lagu target kita, penyanyi pun target saya, pelakon terbaik, penyanyi terbaik dengan AJL memang target saya. Tapi awak ada perancangan selepas habis belajar nanti awak ambil jurusan undang-undang. Betul. Awak akan terjun dalam bidang profesional pula. Itu sebab minat saya memang dari kecil. Memang kalau kita tulis kat buku pun cita-cita memang penyanyi. Memang penyanyi, pelakon, peguam. Korang tak tahu nak pilih yang mana, betul? Dari kecil. Jadi belajar dari peguam tu sebenarnya sebagai apa? Untuk sebagai knowledge saja ke, ataupun sebagai orang kata preparation ataupun backup jika gagal sebagai penyanyi, atau bagaimana? Sejujurnya parents saya pun, family saya pun tak nak saya menyanyi dan berlakon tanpa pendidikan. So diorang memang daripada kecil, so saya memang disuruh belajar. Walaupun saya menyanyi macam mana pun, berlakon macam mana pun, kelas tetap kena pergi. Kau tak boleh ponteng, memang kena fokus dalam pendidikan. So sampai ke besar saya terapkan dalam diri saya, memang pendidikan tu sangat penting. So apa yang saya minat, so saya kena pilih lah. Mama saya lah bagi apa yang kau nak. So kau tak nak matematik sangat, okey pergi ke undang-undang. So kita belajarlah undang. Tak nak matematik sangat lambat, okey pergi ke undang-undang. So saya rasa so memang saya nak dapatkanlah CJ degree tu. Dari mana Saya UiTM Shah Alam. Tak rasa sisi tu bila dah belajar, dah habis, dah dapat segenggam ijazah, tapi tidak meneruskan bidang nyanyian juga dah. Undang-undang tu dah tak digunakan. Tak, saya tak rasa sia-sia sebab benda tu memang lama boleh pakai sebenarnya. Pendidikan tu sangat lama boleh pakai kalau bidang muzik. Kembang ke kerja nyanyian. Mungkin dah habis undang-undang ni saya belajar muzik pula. Okey, mengambil jurusan undang-undang juga satu kelebihan kita rasalah kan. So adakah itu juga sebagai satu jaminan untuk you bila menyanyi dan terlibat dalam dunia seni ni, akan ada je orang akan cuba scam ke atau you know things like that. But you know you boleh gunakan benda tu. Rasa benda tu satu kelebihan untuk you lah, macam mana? Betul.
Sebab saya rasa pendidikan ni membuka minda kita lebih lah. Sebab saya jumpa bukan sekadar orang dalam industri nyanyian. So saya keluar daripada bidang saya. Bukan saya terperuk dalam bidang nyanyian dan bidang lakonan saja. So saya buka minda saya untuk macam mana nak bercakap dengan orang luar pula yang bukan dalam industri kita. Sebab kadang-kadang kita punya percakapan ni lain. Kita punya apa yang kita boleh cakap, apa yang tak boleh cakap, apa yang kita, macam mana kita nak bawa diri kita. So saya rasa memang penting lah. Anda kata ada tawaran dalam law, untuk practice law. Practice law ke atau tak? Kita fokus dengan apa yang kita nak fokus dulu. Mungkin saya teruskan dengan bidang nyanyian dan lakonan. Tapi insyaAllah sebab cita-cita saya memang peguam, mungkinlah saya akan teruskan. Maybe one day. Okey, mari kita cakap pasal kahwin pula. Jeng jeng jeng. Mana dia? Aku nak cari. 8 bulan dah kan? 8 bulan. Saya kahwin bulan 2. 7, 8, 9. Bila campur dengan Pak Bulan kenal tak sampai setahun pun dah kenal lagi kan? Betul. So macam mana dah kenal sekarang? Macam mana? Macam mana dah kenal? Macam mana dah kenal sekarang dah setahun kiranya? Ya, betul. Saya kenal pun sekejap. Betul. Semua meeting. Kita orang pun berbincang. Kita orang memang bercinta selepas kahwin lah sebenarnya. So, tak ada apa lagi, tak ada apa masalah ke, sebab memang kita orang fokus kerja, saya pun fokus belajar. Dan dia pun support apa yang saya buat, saya pun support apa yang dia buat. Alhamdulillah lah, dua-dua memahami kerja masing-masing. Awak tangguhkan soal anak kan? Betul. Keputusan bersama ke macam mana tu? Keputusan bersama, betul. Sehingga tempoh bila? Akan diberitahu kelak. Bukan house free. Bukan. Nak, kita nak. Ini merancang lah kan? Betul, kita nak habis ke semua. Masih muda lagi, so nak fokus kerjaya dulu. Betul. Sebab sebelum kahwin pun saya dah bagi tahu saya tak nak stop apa yang saya dah kejar daripada kecil. Saya nak teruskan belajar. Kalau belajar selepas tu peguam ke apa ke, menyanyi pun saya dah bagi tahu nak ahli tuju ke mana, lakonan pun, so dia faham. Okey, sebab tu saya kahwin. So rutin awak sebagai seorang isteri pula bagaimana? Dan sebagai seorang pelajar, seorang artis, penyanyi, macam mana awak menguruskan suami di rumah? Sama je. Sama je. Dia ada orang je kat sebelah. Macam tu. Sama je. Dia. Suami masak? Ya, suami saya sangat pandai masak. Sebab dia pandai masak, saya ni tak pandai masak. Jujur. Saya tak pandai masak. Dan dia tahu pun, saya dah bagi tahu, dan saya akan belajar lah. InsyaAllah saya akan belajar. Tapi sebab dia dah tera masak, kita nak masak pun jadi takut tau. Kita macam, alamak, nanti kena komen ke apa ke. Tapi dia lah yang masak. Dia yang masak. Apa favourite food dia sebenarnya yang selalu masak tu untuk awak sendiri? Dia. Untuk awak. Oh, untuk saya. Masak untuk awak apa Yang apa awak paling suka sekali? Ni. Banyak dia masak sedap. Oh, macam Saya antara nasi. Tak dapat apa, suruh orang. Boleh dia suka jemput orang. Dia suka. Nasi tomato ayam merah. Ya, lagi satu udang tempoyak. Dia sedap. Mungkin nak tanya awak sikit lah. Jarang tau orang yang muda-muda berkenalan tak lama terus berkahwin sebenarnya. So, mungkin awak boleh ceritakan macam mana, kenapa, apa yang sebenarnya nak memilih untuk berkahwin dan bercinta kemudian. Itu zaman-zaman dulu selalu kita dengar. Ya. Jarang. Betul. Tapi awak buat macam tu. Saya dulu banyak dengar macam tu dan saya tak percaya benda tu boleh terjadi. Tapi sebenarnya kita dah ada pengalaman kot. Sebelum dengan dia memang saya dah bertahun-tahun dengan orang yang lama tapi tiada hala tuju. Walaupun dia support tapi tak ada hala tuju, dan bila saya jumpa dia, saya tahu dia matang and dia boleh support saya. Dia sangat matang lah sebab umur dia mungkin lah. Dia banyak ajar saya juga, sebab tu saya setuju untuk berkahwin dengan dia. So tidak menyesal lah kahwin pada usia yang muda? Tidak, saya tidak. Tak menyesal sebab dia tak menyusahkan kehidupan saya. Dia lebih menyenangkan dan saya lebih banyak belajar lah dengan dia. Kalau nak kata 4 bulan tu tak sempat lagi nak berkenalan, awak macam mana pula? Sebab kenapa awak kata macam cukup 4 bulan tu, kita akan berkenalan lebih lanjut kemudian? Ya. Kenapa? Sebab memang dah cukup saya rasanya 4 bulan tu, sebab hari-hari kita orang berjumpa masa tu. So hari-hari kita orang dah berkenalan dan memang masuk lah dalam kepala. Masuk kepala masing-masing, masuk air pun masuk air juga sebab saya suka orang kelakar. So dia boleh menghiburkan saya hari-hari. Sebab tu saya okey. So, semua checklist semua dah awal-awal lah tu yang cepat tu. Betul. So family saya pun nampak dia baik dan dia boleh jaga saya lah. Sebab tu family pun approve. Apa perubahan besar dia dah bergerak di sini? Perubahan besar
Saya agak matang sedikit sebab dulu kita banyak main lah. Kita banyak main-main sebab kita rasa kita muda, kita boleh buat apa-apa. Dia macam nyanyi, berlakon pun kita pergi untuk bekerja, tak ada hala tuju, tapi kita macam tak berfikir panjang, tak fikir mana kita nak pergi, mana nak buat. Showcase ni pun kalau saya rasa kalau saya tak kahwin, saya tak rasa nak buat pun. Saya tak terfikir lagi nak buat untuk masa sekarang. So dia banyak mengubah lah saya untuk berfikir panjang, berfikir secara matang. Kalau belajar pun saya lebih fokus. Kalau tak dulu kan, okay lah kita nak berlakon, kita nak menyanyi. So belajar memang mesti belajar tapi tidak sefokus sekarang. Aku